السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan kelas ataupun kuliah kita pada malam ini, saya mengajak dan menyeru tuan-tuan yang hadir dan berada dalam majlis kita untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah dengan peluang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan disebabkan kita tidak lupa untuk bersyukur, Allah mengekalkan nikmat ini, bahkan menambah lebih daripada apa yang kita dapat sekarang. Syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk dia mengekalkan nikmat ini dan dia meneruskan nikmat ini dan menambah apa yang ada sekarang ini, dia letak syarat. Tuhan letak syarat dengan dia mengikat supaya kita bersyukur. Tajuk kita pada malam ini ialah berhubung dengan kelebihan dan keutamaan bertasbih. Bila kita sebut tasbih, artinya subhanallah. Kita menyebut, kita mengucapkan subhanallah. Sebab itu kita pernah mendengar perkataan takbir. Takbir bermaksud Allahu Akbar. Tahmid bermakna Alhamdulillah. Tahlil, apa maksud tahlil? Tahlil La ilaha illallah. Jadi bila kita sebut bertahlil, artinya menyebut, mengucapkan, melafazkan La ilaha illallah. Bertakbir, bertahmid, bertahlil dan bertasbih. Tapi kita nak fokus malam ini tentang zikir ataupun sebutan subhanallah. Tadi imam pun sebut pada bacaan yang pertama, rakaat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Dalam Al-Quran kerap Allah memulakan surah, dia panggil al-musabbihat. Kalau tuan-tuan perasan di dalam Al-Quran banyak dimulakan dengan lafaz tasbih. Nah, tadi imam kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Ada surah sabbaha lillah, ada surah yusabbihu lillah. Itu semua membawa maksud memuji dan mensucikan Allah. Kadang-kadang sabbihisma rabbikal a'la, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yusabbihu lillah. Itu banyak kita jumpa dalam Quran penggunaan perkataan subhanallah. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam banyak-banyak zikir yang ada di dalam kehidupan manusia ini,
Allah suruh kita bila rukuk, Subhana rabbiyal azim. Juga menggunakan perkataan subhana. Subhanallah. Bila kita sujud, kita tak sebut alhamdulillah, kita tak sebut Allahu akbar, kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la. Ketika rukuk, Allah memilih subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, Allah memilih subhana rabbiyal a'la. Ia merujuk kepada subhanallah. Bila tu imam silap, kita nak tegur bagi lelaki, nak memperbetul, nak mengingatkan tuan imam ada kesalahan, kekeliruan yang dia buat. Zikir yang disuruh kita sebut subhanallah. Banyak dalil-dalil menunjukkan bahawa Allah dan Rasulnya memilih kalimah subhanallah. Dan itu kita akan buktikan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran kenapa pemilihan subhanallah atau kalimah subhanallah, tasbih, menjadi suatu zikir yang sangat agung. Dan kita akan melihat apa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita. Sesiapa yang merasakan diri dia beriman, dia terpanggil dengan panggilan ini. Dia merasakan Allah memanggil dia, menyeru dia, Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang beriman, berikan peringatan, berikan perhatian. Buka telinga dengar apa yang Tuhan nak sebut. Udzkurullaha. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha. Ingatlah Allah banyak-banyak. Zikran katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Sebab itu, sebagai orang yang mengaku beriman, sebagai orang yang mengaku sebagai hamba Allah, tuan-tuan dan saya yang mengaku sebagai orang mukmin, Muslim mukmin, kita tidak boleh lari daripada memperbanyakkan zikrullah. Sebab itu kehidupan orang beriman, kehidupan orang Muslim, kehidupan ahli sunnah, dia senantiasa banyak berzikir. Ruang-ruang kosong, masa-masa kosong yang dia ada, dia mengingati Allah. Sama ada dalam keadaan dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, ingatannya tidak lupa daripada zikir. Amat malang, amat satu kerugian yang besar apabila satu orang itu tidak mengisi lidahnya dengan zikrullah. Sebab zikrullah ni dia luas. Kalau kita tak ada wuduk pun boleh. Kita tak tutup aurat sempurna pun tak apa. Orang perempuan kadang-kadang dia tak pakaian sempurna, dia tak tutup aurat sempurna pun dia boleh zikir. Dia duduk saja-saja dia zikir. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sambil dia masak ke, sambil dia apa ke, Udzkurullaha dzikran katsira. Quran kata ingatlah Allah banyak-banyak. Sebab itu siapa yang paling banyak berzikir? Ahli sunnah. Sebab itu tak layak orang yang mengaku ahli sunnah, orang yang mengaku sebagai pencinta, pengikut Rasulullah, umat Rasulullah, jika kering kontang daripada zikir.
Kita kena semak diri kita, kena muhasabah diri kita. Berapa banyak perkataan lara yang kita sebut dalam ungkapan harian kita, dalam sembang kosong kita, dalam percakapan, pertuturan harian kita, berbanding dengan zikrullah. Kan? Zikrullah umum. Di mana-mana pada tiap waktu zikir. Okey? Kemudian Allah sambung ayat tersebut. Allah kata, ingatlah, zikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah sambung, wasabbihuhu bukratan wa asila. Quran kata, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu bukratan wa asila, pada waktu pagi dan petang. Okey tuan-tuan, tadi Allah sebut apa? Allah sebut zikir, lepas tu Allah sebut tasbih. Tuan-tuan nampak ah? Di awal tadi Allah sebut zikir, kemudian Allah sambung dengan wasabbihuhu bukratan wa asila. Saya nak tanya tuan-tuan, tasbih ni termasuk ataupun tidak dalam zikir tadi? Soalan saya, tasbih subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adakah itu termasuk dalam zikir? Termasuk. Kenapa? Soalannya kenapa, mengapa Allah yang menyebut perkataan zikir, kemudian dia sebut pula secara asing, dia sebut pula sekali lagi perkataan bertasbih. Sedangkan bertasbih itu telah masuk di dalam zikir tadi. Agak-agak tuan-tuan, dalam pertuturan harian tuan-tuan, dalam percakapan tuan-tuan harian, tuan-tuan bila sebut benda tu asing, tuan-tuan sebut lain pula, peringat asing pula, dia menandakan apa? Ini secara mudah untuk kita faham lah. Kan? Apabila kita sebut satu benda umum, lepas tu semua benda masuk dalam tu, kita sebut pula asing satu benda yang dah masuk dalam umum tadi. Itu tanda benda tu penting, itu tanda benda tu besar, itu tanda benda tu kita bagi tumpuan, kita bagi perhatian. Saya bagi contoh macam ni. Semua yang mai semayang malam ni jemput pergi ke rumah saya. Jadi semua masuklah. Semua saat lagi habis jemput pergi rumah saya. Contoh. Termasuk Datuk Imam? Termasuk Datuk Bilal? Termasuk. Habis sembahyang Isyak, dia mai kata Datuk Imam. Dia tutup imam jangan tak pi lagi. Tu Bilal jangan tak pi lagi lah, sat pi lah. Tadi dia dah habaq dah semua pi. Lepas tu dia mai pula, lepas daripada pengumuman tu, dia mai secara khas, secara persendirian, secara berasingan untuk menjemput sekali lagi Tok Imam dengan Tok Bilal. Kerana apa? Kerana bagi dia ini penting. Kedatangan mereka penting. Kedatangan mereka itu satu yang sangat-sangat diharapkan. Apabila benda umum disebut pula khusus, ada makna di situ. Jadi wasabbihu bukratan menunjukkan pengagungan tasbih mengatasi kalimah-kalimah yang lain. Nampak? Itu satu dari sudut pendalilannya. Kemudian tuan-tuan, saya akan pergi dengan laju sikit lah, kerana benda-benda ni saya ingat boleh difahami secara ringkas. Satu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah telah bersabda, maknanya man qala hina yusbihu wa hina yumsi, sesiapa di antara kamu yang pada waktu pagi dan petang. Tuan-tuan kena ingat, zikir ada yang berbentuk mutlak, anytime, anywhere, di mana-mana, pada bila masa, no problem. Ada yang muqayyad, ada yang Nabi tentukan tempatnya, Nabi tentukan bilangannya, Nabi tentukan tata caranya. Yang ni dia agak terikat. Dia agak terikat. Okey. Boleh Seterusnya, subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Sesiapa yang pada waktu paginya dan pada waktu petangnya dia membaca subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, 100 kali pagi, 100 kali petang. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdal mimma ja'a bih. Tidak ada orang yang lebih besar dan lebih banyak pahalanya, yang lebih afdal kedudukannya daripada orang yang mengamalkan zikir tadi. Sesiapa yang menjadikan rutin amalan, kebiasaan harian dia, pada waktu pagi dia baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 1 kali, subhanallah wa bihamdi petang 1 kali, dia akan datang sebagai orang yang paling besar pahalanya, orang yang paling tinggi kedudukannya. Tidak ada orang yang mengatasi dia di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Apa amalan tersebut? Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Macam mana dia nak buat? Lepas daripada subuh, habis dia istighfar yang habis dia baca yang al-adhkar, zikir-zikir lepas daripada salat tu, dia boleh subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dalam kereta dia subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Di rumah dia, mungkin di masjid dia buat 10, 20, dia sambung pula di rumah dia lagi 20. Mungkin masa dia on the way nak pergi kerja 20. Kan? Luas. 100 kali. Kita dengar 100 kali ni munasabah. Allah tuan-tuan, 33 kali yang kita buat tu, 33 kali takbir, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali takbir tu pun sangat mudah. Pasal dia zikir, pasal apa dia mudah, pasal apa dia senang, pasal apa dia ringkas, pasal apa dia, orang kata apa, munasabah untuk diamalkan, kerana dia zikir Nabi. Ingat dah saya sebut dulu, kalau benda tu yang Nabi ajak, pertama dia mudah, yang kedua dia munasabah, reasonable, boleh diterima dan boleh diamalkan. Sebab Nabi itu mengajar sesuai dengan tabiat dan sifat manusia. Sebab itu salah satu cara yang tuan-tuan dengar pelik, yang tuan-tuan dengar, hai takkan, tuan-tuan mungkin tak tahu hadis tu, tapi tuan-tuan dengar membaca tu 10,000 kali. Hang bagi ketahuan sikit. Awak hang hafal hadis, hang hafal semua ke hadis? Aku tak hafal lah, tapi ni aku dengar bukan dia ni. Sampai antara tu kita boleh. Kita mungkin tak hafal Bukhari Muslim, mungkin tak hafal Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah, semua kitab-kitab hadis mungkin kita tak hafal, tapi kita dengar tu kita tahu dah. Kerana sifat Nabi, kerana tabiat Nabi, dia tidak mengajar sesuatu yang melampau pada kemampuan manusia. Dia tak ajar. Dia kata ada ni orang petua ni, hang baca ni berapa kali? 70,000 kali. Hang bagi ketahuan sikit. Betul ke ada hadis dulu tu? Awak hang hafal hadis? Aku tak hafal. Tu yang hang kata pelik. Pasal aku duduk mengaji, takat aku duduk dengar hadis-hadis Nabi ni, tak ada lagi aku jumpa 70,000 kali. Hang cek balik. Boleh nak baca 70,000 kali tuan-tuan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. 70,000 kali nak baca boleh. Kan? Orang tanya pasal apa dia tu masuk buat? Zikir. 70,000 kali. Tahu? Tapi itu bukan tabiat macam kita sebut kan. Okey. So 100 kali. Hadis
riwayat Imam Muslim. So tuan-tuan dah ada satu benda boleh buat balik malam ni. Esok pagi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 1 kali petang cukup baca. Siapa yang baca ni tergeliat lidah ataupun kena serangan jantung ke, demam apa dia ni, panas ke, mai jumpa saya. Dia kata saya amal-amal tu ustaz terus stroke, mai jumpa. Kita nak bagi ganti rugi. Pasal apa? Pasal zikir Nabi suatu benda yang yusrun, benda yang mudah. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW sebut hadis yang berikutnya daripada Abu Dhar. Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Mahukah engkau, kata Nabi kepada Abu Dhar, aku beritahu tentang al-kalam, ahabbil kalam, bi ahabbil kalam, suatu perkataan yang paling Tuhan suka. Suatu perkataan yang paling Tuhan suka. Nabi tanya dekat Abu Dhar, mau dah aku cerita suatu amalan yang Tuhan, satu perkataan yang Tuhan paling suka. Ahabbul kalam, perkataan yang paling Tuhan cinta, Tuhan sayang. Orang yang sayang kepada Allah, orang yang sayang kepada Nabi, dia akan sayang pada apa yang Allah dan Rasul sayang. Itu tanda sayang, betul tak? Tanda sayang, dia akan sayang kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan dia akan benci kepada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Itu tanda sayang. Nampak? Okey? Inna ahabbal kalam ilallah, sesungguhnya perkataan yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah, subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Tu sekali lagi kita mendengar perkataan yang paling Tuhan cinta, subhanallah wa bihamdih. Sebaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang ni dia tak habaq berapa kali, so terpulang kepada kemampuan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca banyak, silakan. Nak baca sekali pun tidak ada masalah. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang berikutnya diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari daripada Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Sesungguhnya zikir subhanallah dan alhamdulillah memenuhi pahalanya. Tuan-tuan sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Pahalanya memenuhi langit dan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Penuh langit, penuh bumi. Tamla'u atau mali, penuh, dipenuhi dengan pahala. Nampak? Okey? Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang masyhur yang tuan-tuan selalu dengar, yang Nabi kata apa? Kalimatani khafifatan 'alal lisan. Dua kalimah yang ringan di atas lidah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Dimaksudkan dengan ringan di lidah ni sesuatu yang mudah untuk kita buat, sesuatu yang senang untuk kita amalkan, dan sedikit apa? Amalan yang sedikit lah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa dia dua kalimah tu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua-dua tu subhanallah. Perkataan yang paling ringan, mudah nak sebut. Jadi tak betul lah orang kata zikir Nabi tu berat. Okey tuan-tuan, saya nak tanya kat tuan-tuan, kita iklan sikit. Ada dua orang duk bersembang. Ada dua orang duk bersembang.
Ada tiga, dia tiga orang. Ada tiga orang duk bersembang. Sajalah nak uji minda sikit. Saya nak kena tahu juga orang yang mengaji dengan saya ni lagu mana fikiran dia. Ada tiga orang. A, B dengan C. A ni dia main seorang lah. B dengan C depa berkawan. Depa main berdua naik kereta sekali. Jumpa di kedai. C ni dia kawan dengan B. Dia main lah sekali. Jumpa A. A bersembang dengan B. Dia kata, dengar sari dua ni heboh di kangak tu. Apa dia? B duk cerita ni, B duk cerita. Heboh apa dia? Depa kata heboh ada lelaki mengandung. Di kangak heboh. Kata hang gila. Mana ada jantan mengandung? Jantan mana boleh mengandung, tak ada rahim. B kata betul ada jantan mengandung. Jantan betul yang mengandung. Dia menikah dengan perempuan tu, bini dia tak mengandung, dia yang mengandung. Kalau hang tak percaya, B tanya A, kalau hang tak percaya, hang tanya C yang main dengan aku ni. B suruh A tanya C. C tu kawan siapa? Kawan? C kawan siapa? B. Tuan-tuan jangan mengantuk tau, cerita ni penting ni. Saya mengajak tadi tuan-tuan tak faham tak apa, tapi cerita ni kalau tuan-tuan tak faham, saya kecewa juga. B kata kalau hang tak percaya kata jantan boleh mengandung, hang tanya C. C siapa dia? Kawan baik B, geng B lah. C kata betul. Betul yang mengandung. Betul yang mengandung. Beranak dah pun. Okey, habis cerita tamat. Saya kita cerita panjang-panjang tak mengaji pula. A, B dengan C. A, B dengan C. Soalan dia, antara A yang dengar cerita, B tukang cerita, dengan C yang sokong cerita, siapa yang paling teruk bangang dia? Ha? Siapa dia yang paling teruk? Ha? Siapa dia yang paling teruk bangang dia? A yang dengar cerita ke? B yang tukang cerita atau C yang sokong cerita? Ha? C. Good. So kita boleh sambung. Faham tak? Ha? So dua kalimah yang ringan di lidah, berat, thaqilatan fil mizan, berat di atas timbangan, wahabibatan ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah ar-Rahman, sangat hebat. Kerana Tuhan sangat kasih. Dan bukti kata Tuhan kasih tu, walaupun amalan tu ringan, amalan tu mudah, amalan tu senang, tapi Allah oleh kerana dia suka perkataan tu, dia kasih pada amalan tu, dia jadikan amalan itu paling berat bila ditimbang. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Daripada awal tadi tuan-tuan tengok, yang paling afdal, yang paling dicintai, yang paling berat, ketiga-tiganya merujuk kepada lafaz subhanallah. Itu yang kita kata dalil tadi, bukti tadi. Kita tak cakap kosong. Nampak? Okey tuan-tuan hadirin mukminin, nampak? Ha? Kemudian kalau boleh dalam kesempatan masa yang ada ni, saya nak bawa kepada tuan-tuan beberapa sebab kenapa kita disuruh memperbanyakkan subhanallah. Kenapa subhanallah ni paling besar? Subhanallah ni apa dia? Subhanallah ni kata para ulama,
Bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah, kita menafikan segala kekurangan, keaiban, kelemahan, kecacatan daripada diri Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu subhanallah ni besar. Kerana bila satu orang kata subhanallah, dia menafikan kecacatan, kekurangan, kelemahan, keaiban, segala-gala yang buruk, yang cacat, yang kurang tidak ada pada diri Allah. Allah itu maha sempurna pada nama dan sifatnya. Tidak ada aib dan tidak ada lemahnya pada diri Allah. Dan kita menetapkan, bukan sahaja kita mensucikan Allah, kita menetapkan juga kebesaran, keagungan dan kemahasempurnaan Allah. Sebab itu besarnya subhanallah itu. Sebab itu dalam satu riwayat yang disebut daripada Jabir bin Abdullah, dia kata kunna idza safarna ma'a Rasulillah, kami apabila bermusafir, kami pernah bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'idna kabbarna, Nabi ni bila dia naik tempat tinggi, dia akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, saya nak bagi tuan-tuan faham makna subhanallah tu. Wa idza habatna, apabila kami turun, bila kami mendaki, kami naik tempat yang tinggi, kami sebut Allahu Akbar. Nabi ajak, Nabi sebut. Wa idza habatna, bila kami turun atau kami menuruni tempat yang rendah, sabbahna, kami sebut subhanallah, 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 subhanallah. Sebab apa tuan-tuan? Masa tuan-tuan rokok kan, tuan-tuan rendah, subhana rabbiyal azim. Masa tuan-tuan sujud, tuan-tuan menghinakan diri tuan-tuan, subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Pasal apa tuan-tuan? Kata para ulama, apabila kita naik, kita sebut Allahu Akbar kerana kita nak mengajar diri kita bahawa tidak ada yang lebih tinggi dan besar daripada Allah. Itu munasabah dia. Bila kita turun, kita kata subhanallah. Kenapa? Turun sinonim dengan hina, turun sinonim dengan rendah, turun sinonim dengan lemah, rendah, hina, lemah. Bila kita kata subhanallah, kita turun tu, kita menuruni, kita pergi daripada tempat tinggi, kita pergi daripada tempat rendah, kita kata subhanallah, subhanallah. Kita menafikan segala kerendahan, kehinaan, kekurangan, kelemahan daripada diri Allah. Demikian nak faham makna subhanallah. Nampak? Bukan sebarangan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan beberapa sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kebesaran perkataan subhanallah. Antaranya, tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran, kalau kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 41. Ni tuan-tuan note, nanti tuan-tuan balik cross check balik. Dalam surah Ali Imran, ayat 41, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Zakaria. Ali Imran tentang cerita Nabi Zakaria. Ayat 41 Allah Subhanahu wa taala sebut. Dia kata apa? Dia kata ketika mana Nabi Zakaria, ni saya terus baca terjemahan kerana banyak saya nak sebut pada tuan-tuan ni. Munasabah subhanallah tu besar. Satu, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhan, jadikan bagi aku satu tanda yang menunjukkan isteriku mengandung. Tuan-tuan tahu cerita Nabi Zakaria, dia dah lanjut usia, bini dia mandul apa semua, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tahu dia akan dapat anak nama Yahya. Dia kata, ya Allah, bagi aku satu tanda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, tanda itu engkau tidak akan boleh berkata-kata, bercakap dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam, melainkan dengan isyarat saja. Allah kata tanda itu engkau tidak akan boleh bercakap 3 hari 3 malam. Kemudian Allah kata apa? Allah ajar Nabi Zakaria. Tengok, Allah ajar Nabi Zakaria di atas nikmat kurniaan anak itu, di atas kebesaran Allah bagi anak itu, Allah suruh Nabi Zakaria sebut apa? Wadhkur rabbaka katsira. Kau berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Ini panduan untuk kita. Ini ajaran untuk kita. Ini guide, pedoman untuk kita.
Zakaria diajar oleh Allah di atas kurniaan dan rezeki nikmat itu, wadhkur rabbaka kathira, kau ingat pada aku banyak-banyak, wasabbih bil ashyi wal ibkar, dan kau bertasbih. Tengok Allah kata apa? Wasabbih. Tuan-tuan, Allah ajak Zakaria, Nabi Zakaria, wasabbih bil ashyi wal ibkar, dan engkau bertasbihlah kepada Allah banyak-banyak pada waktu malam dan pagi. Itu satu. Ali Imran 41. Kita tengok pula pada ayat yang berikutnya, kalau tuan-tuan boleh tengok Al-Isra ayat 44. Al-Isra 44. Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya buat apa? Al-Isra 44. 7 langit, bumi, makhluk yang berada di alam ini, Allah sebut apa? Bertasbih. 7 langit, bumi, makhluk, mereka buat apa? Bertasbih. Tapi Allah kata walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak mengerti cara mereka bertasbih. Nampak? Itu Al-Isra ayat 44. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala cerita kelebihan tasbih ini, ia merupakan amalan para malaikat. Nampak? Dalam surah apa? Tuan-tuan boleh tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Anbiya ayat 20. Al-Anbiya ayat 20. Malaikat buat apa? Malaikat makhluk yang besar, yang hebat ni, dia juga bertasbih. Al-Anbiya 20. Kita balik tengok Al-Anbiya ayat 20. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya, mereka tidak sombong dan angkuh untuk tunduk kepadanya, mereka tidak merasa letih, mereka bertasbih siang dan malam. Nampak? Malaikat buat apa ayat ni? Bertasbih. Jadi bila kita bertasbih, kita mencontohi suatu ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Bertasbih. Al-Anbiya ayat 20. Allah kata malaikat bertasbih siang dan malam tanpa merasa letih. Mereka bertasbih tanpa henti. Hebat tasbih ni. Malaikat tasbih siang malam pagi petang tak letih, dan mereka tidak pernah berhenti daripada bertasbih. Jadi kita jangan berhenti dalam hidup ini. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan, Allah sebut lagi, dengan kita memperbanyakkan menyebut Subhanallah, akan tersingkap, terangkat musibah dan masalah. Di antara hebatnya tasbih Subhanallah ni, terangkat, terongkai, terbuka, tersingkap semua problem dan masalah. Nun. 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 Huruf nun. Tadi satu video saya hantar, astagfirullahaladzim. Apa? Dia kata kenapa nun titik di tengah? Pernahkah tuan-tuan tahu nun titik di tengah? Tuan-tuan, biarlah bila kita nak main mengajar, saya nak main mengajar, baca kitab, rojok kitab, baca hadis, rojok tafsir. Jangan nak main mengajar tengok cerita P.Ramlee. Yang ajak nun titik tengah ni siapa dia? Ingat tak siapa dia? Saya pun tadi duk buang masa ya duk pergi cari. Di tengah-tengahnya apa dah? Di atas hujan, di bawah apa saya pun tak ingatlah, tak apalah merepek. Di tengah-tengahnya apa dia? Di tengah-tengahnya apa? Ismi Ulam Raja, Sadiq Segaraga.
Di tengah-tengahnya kata Abdul Wahab 3 titik dia duk mengorak tu, anak dara tak guna tu. Tiba-tiba mai satu orang, depa ni jenis tak tengok buku, tak baca kitab, tak ada rujukan, tak ada hadis apa kosong, mai nak sembang, mai nak cerita apa semua. Pengaruh Piramli tu nun titik di sana, nun jauh di sana, nun hujung di sana, nun hujung di sana tu bahasa Melayu. Nun ni huruf Arab. Apa kaitan nun hujung di sana dengan nun titik Arab? Astagfirullahalazim. Hai, pasal itu orang Melayu pernah kata gila ada 44 gila. Betul tak? Orang Melayu kata kan? Bukan hadis, saya dah cek dah, tak ada hadis. Tapi orang Melayu kata gila ada 44 jenis. Salah satunya ni lah, nun hujung di sana, nun jauh di sana. Pasal itu tuan-tuan, siapa yang teruk B ke C? C. Yang dengar tu teruk. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hijr ayat ke-97, 98 dan 99. Tadi saya nak cerita apa? Saya nak cerita tadi ni, ikan nun. Nak tengok. Ini pok-pok kacau kita ya. Ikan nun tadi ni, Nabi Yunus dia kena telan dengan ikan nun. Ikan nun tu pun tuan-tuan tengok. Nun jauh di dalam laut. Dia kena telan dengan ikan nun. Dia baca apa? Doa dia. Yang Nabi kata siapa yang baca doa nun, doa Nabi Yunus, Allah Ta'ala akan angkat segala masalah dia, segala hajat dia ditunaikan. Tuan-tuan perasan tak dia baca apa? La ilaha illa anta subhanak. Subhanaka. Word yang besar tu pada subhanak. La ilaha illa anta. Tauhid. Tauhid. Subhanak. Maha suci engkau. Allah bawa keluar dia. Allah kata kalau dia tak baca doa tu, dia duduklah dalam perut tu sampai kiamat. Sebab itu membanyakkan subhanallah. Tuan-tuan ada problem, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada apa-apa musibah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, banyak. Insya-Allah Tuhan akan hilangkan. Dalam surah Al-Hijr, tuan-tuan balik tengok Al-Hijr 97, 98, 99. Dan kami sesungguh-sungguhnya mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit. Dada Nabi menjadi sempit. Orang masalah ni dada dia ketat, dada dia sempak, dada dia sempit, dada dia sesak. Kan? Allah kata apa? Macam mana nak lapangkan dada, nak tenangkan jiwa. Sebab itu benda yang paling besar yang Allah sebut pada Nabi ni dan yang paling penting pada kita tuan-tuan dalam hidup manusia, apa yang paling penting? Ketenangan hati. Alam nashrah laka sadrak. Pasal itu hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang Allah buka masalah dia. Dia tidur lena, dia makan lalu, hidup dia ceria. Pasal hati dia, pasal itu kita sebut hati dia, hati gembira, hati seronok, hati lapang. Kerana duduknya bahagia itu pada hati yang tenang, dada kita yang lapang. Pasal itu Allah kata dan kami mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Allah kata dada Nabi sempit, susah hati, terganggu dengan ucapan mereka. Allah ajak Nabi buat apa? Bila Allah ajak Nabi, artinya kita kena ikut Nabi, kita buatlah, betul tak? Allah kata dia ajar Nabi, kita yang ikut Nabi ni buatlah. Apa dia? Cara nak lapangkan dada, nak tenangkan jiwa, nak angkat masalah, nak hilangkan tekanan, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dalam Al-Hijr 97, 98, 99. Buka tengok. Allah kata bertasbihlah untuk menghilangkan kesempitan dada tu. Subhanallah. Subhanallah. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, yang saya cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam tadi ni, tuan-tuan balik tengok dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 143.
143, 144, 145. Surah As-Saffat 143, 144, 145. Allah cerita tentang ajaibnya subhanallah tadi. Tengok, kita baca sikit. Dan ingatlah kisah Zunnun, yakni Nabi Yusuf, ketika dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, lalu dia sangka kami tidak akan mensulitkan keadaannya, maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Ulama kata gelap, zulumat. Dalam ayat tu dia guna perkataan zulumat, kegelapan malam, kegelapan perut nun, kegelapan laut. Betul tak? Pertama duduk dalam perut gelap dah, malam pula gelap lagi, dalam laut pula gelap. Dalam laut cerah ke gelap? Gelap. Zulumat, banyak kegelapan. Maknanya banyak dia punya masalah dia, kesusahannya. Allah kata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kan? Kalau dia tak sebut benda tu, apa dia? Dia tak akan keluar daripada perut tu. Jadi kalau kita sebut subhanallah, kita banyakkan subhanallah, kita banyak memuji Allah. Apa janji Tuhan kepada Nabi Yunus? Dia selamatkan Nabi Yunus. Apa janji dia kepada kita? Kalau kita baca, dia akan selamatkan kita. Nampak tuan-tuan? Kita azan sat, lepas tu saya buat kesimpulan. Kena ada kesimpulan sebelum kita balik insya-Allah.
Bismillah. Okey tuan-tuan, tadi kita sebut, akhirnya kita kena ingat, bukan sahaja Nabi Allah Yunus alaihi salam yang diceritakan dalam Al-Quran bertasbih. Bahkan para ulama bila mereka gali Al-Quran, mereka telusuri ayat-ayat Al-Quran, mereka telah menjumpai ayat-ayat yang menunjukkan para rasul, para nabi, kesemua mereka ada menyebut tentang tasbih. Tasbih ni maksudnya subhanallah tu. Okey. Antaranya tadi kita sebut Nabi Yunus, itu seorang, Nabi Yunus. Al-Anbiya 87 tadi tuan-tuan balik tengok. Demikian juga Allah menyebut tentang Musa. Tuan-tuan boleh jumpa tentang cerita tasbih Musa, penyebutan subhanallah. Musa sebut subhanak tubtu ilaik. Tuan-tuan nak jumpa mana tasbih Nabi Musa ni? Perkataan Nabi Musa memuji, bertasbih kepada Allah ni Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Daud, Nabi Allah Daud alaihi salam. Tuan-tuan boleh jumpa dalam surah Sad. Surah Sad ayat 18. Surah Sad ayat 18, tasbih Daud. Tuan-tuan boleh cerita tentang Nabi. Kemudian tuan-tuan juga boleh jumpa tentang penyebutan tasbih subhanak oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan boleh jumpa dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Surah Al-Ma'idah ayat 116. Nabi Isa menyebut subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Isa dia sebut subhanak. Tadi kita sebut Zakaria Ali Imran 41, kita dah sebut dah tadi, dah terjemah dah pun. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat lah. Al-Waqi'ah 74, Yusuf 108, banyak. An-Nasr ayat 3, An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih. Itu khusus untuk Nabi kita, penyebutan arahan kepada Nabi kita. Jadi ini merupakan amalan bukan sahaja malaikat tadi, makhluk-makhluk, burung, batu, semua ni juga amalan para rasul, para anbiya. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, saya sudahi kuliah kita malam ini dengan berkongsi satu hadis untuk saya dan tuan-tuan sama-sama kita amalkan. Dan tuan-tuan jangan lupa, semayang ni disebut dalam hadis dengan perkataan tasbih. Semayang ni juga disebutlah hadis dengan perkataan tasbih. Sebab orang yang sebut subhanallah, dia kena ada 3 benda. Satu, subhanallah, dia kena sebut. Semayang ada 3 benda kan? Semayang ada qaulun, semayang ada fi'lun, semayang ada qalbun. Semayang qaulun, perkataan, Fatihah semua tu. Perbuatan, angkat takbir, rokok, tu perbuatan. Satu lagi niat. Maksudnya semayang ada 3 komponen, qaulun, fi'lun, qalbun. Dia 3 benda. Dia bukan sahaja mulut, hati dengan pergerakan. Tasbih pun kena ada 3 benda tu jugalah. Tuan-tuan tengok hadis, saya tak sempat nak baca. Tuan-tuan tengok hadis semayang duha. Semayang duha, dia tak sebut salatul duha. Dia sebut apa? Dia sebut subhatud duha. Dia tak kata salatud duha, dia sebut subhatud duha. Tasbih, subhah tu tasbih. Tapi maksudnya rujuk pada semayang duha. Sebab orang yang sebut subhanallah, dia tak boleh kosong semata-mata sebutan. Dia tak boleh subhanallah, dia kena ada sebutan subhanallah
dalam hati dia kena nafikan kekurangan, kelemahan, keaiban, kecacatan, dia kena nafikan. Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, dia kena nafikan. Apa yang mereka sifatkan Allah ada anak, mereka sifatkan Allah lemah, mereka sifatkan Allah tak dengar, apa semua tu kita kena nafikan. Nampak? Menafikan segala syirik-syirik ni, orang yang sebut subhanallah, dia menafikan sekutu bagi Allah. Mulut tak berhenti subhanallah, tapi percaya pada hantu-hantu semua ni, ngarut lah. Okey. Dan dia kena buktikan dalam perbuatan dia. Itu maksud subhanallah tadi, ada perkataan, perbuatan dan hati. Dan tuan-tuan, bagi menambahkan lagi kerancakan, yang ni bukan rancak berdosa, yang ni rancak pahala. Bukan semua rancak berdosa, ada rancak yang dapat pahala tak ni? Rancak pahala ni kita boleh tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau tuan-tuan boleh tengok, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni sebagai pembakar semangat. Hadis 1000 kebaikan dan 1000 penghapusan dosa. Sekejap saya cari untuk saya kongsi dengan tuan-tuan. Dia hilang pula kan. Tapi tak apa, kita janji tadi kita sebut apa? Subhanallah. Mari kita sebut subhanallah, insya-Allah dia akan jumpa. Hadis yang kita maksudkan ni, seorang sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sebut subhanallah terus kita jumpa. Tuan-tuan tak percaya, subhanallah kita jumpa. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qal kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, satu hari kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi tanya kami, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanatin? Mampukah kamu untuk melakukan 1000 kebaikan dalam masa satu hari? Aya'jizu, hampa larat tak nak buat 1000 kebaikan dalam sehari? 1000 amalan kebaikan dalam sehari. Dalam sehari itu ada 1000 kebaikan yang hampa buat. Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih, maka bertanyalah salah seorang yang duduk dengan kami itu, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah, ya Rasulullah, mana mungkin kami boleh buat 1000 kebaikan? Taklah, tak mungkin, tak mampu. Nabi tanya, hampa mampu tak? Dia kata kaifa yaksib, macam manalah nak buat sampai 1000 kebaikan? Qal, Nabi kata boleh. Nabi kata boleh untuk kamu buat menyamai 1000 kebaikan. Ini rahmat Allah kepada kita.
Tuan-tuan tengok. Nabi kata apa? Yusabbihu mi'ah tasbihatin. Kamu bertasbih 100 kali sehari. 100 kali. Fayuktabu lahu 1000 hasanah. Siapa-siapa yang bertasbih 100 kali, Allah akan menulis untuknya 1000 hasanah, 1000 kebaikan. Okey, kalau tuan-tuan dengar jawapan ni boleh buat? Yang ni boleh. Yang ni boleh. Kalau nak betul-betul buat 1000 kebaikan, tak mungkin, tak mampu, tak capai. Tapi tiba-tiba Nabi buka satu lorong, Nabi ajak satu amalan menyamai 1000 kebaikan. Duduk di kita nak buat tak buat. Apa dia tuan-tuan? Subhanallah mi'ata tasbih. 1 kali subhanallah subhanallah. Fayuktabu lahu 1000 kebaikan. Bukan dia berhenti setakat tu saja. Yuhatta an 1000. Dipadamkan 1000 dosa. Nampak? Dipadamkan 1000 dosa. Rawahu Muslim. Nampak? Ini kelebihan yang boleh kita sama-sama rebut. Untuk kita nak buat 1000 kebaikan tu mustahil, tak mampu, tak sampai. Nabi bagi satu jalan. Sebab itu Nabi dia memudahkan. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Beri khabar gembira, jangan ajak benda yang bagi orang lari. Permudahkan, jangan perpayahkan. Subhanallah, tak boleh buat. Subhanallah, 1000 pahala. Kalau kita buat lebih, di sisi Allah sebaik-baik balasan. Jadi tuan-tuan, saya sudahi dengan hadis itu pada malam ini. Ini untuk mengajak diri saya, keluarga saya dan tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Pertama, berpegang teguhlah dengan zikir yang Nabi ajar. Berpadalah dengan zikir yang Nabi ajar. Bersungguh-sungguh dengan zikir yang Nabi ajar. Tinggalkan selain daripada itu, insya-Allah kita akan selamat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.